Dan apa-apa perubahan yang berlaku dalam pemilihan tersebut boleh menjejaskan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar dengan sokongan daripada Barisan Nasional dan juga GPS, dua rakan yang merupakan komponen terbesar, serta beberapa parti lain daripada Sabah, adalah sebuah kerajaan yang kukuh dengan sokongan berjumlah 148. Ini bermaksud bahawa Datuk Seri Anwar memiliki majoriti 2/3 di Parlimen. Bagaimanapun ada pandangan yang menyatakan bahawa kerajaan ini mungkin akan berdepan dengan cabaran yang sangat besar kerana perpaduan yang diwujudkan bersama Barisan Nasional dan juga GPS serta parti-parti lain itu dalam situasi Datuk Seri Anwar tidak memiliki simple majority. Beliau hanya mempunyai sebanyak 82 kursi saja. Ini bermaksud sekiranya ada mana-mana parti yang menarik diri boleh menyebabkan kerajaan ini jatuh dan tidak bertahan lama. Tetapi kalau dilihat kepada perjalanan semenjak Datuk Seri Anwar diberi watikah sebagai Perdana Menteri yang ke-10, nampaknya Datuk Seri Anwar dapat tanggani situasi dengan begitu baik. Keyakinan antarabangsa meningkat, pengiktirafan daripada negara-negara asing begitu banyak sekali, dan cara Datuk Seri Anwar menyantuni rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan ini dengan mematuhi perjanjian yang telah ditetapkan antara mereka, terutama dalam soal pembentukan kabinet, akan mengukuhkan kerjasama ini. Dan pada masa yang sama, Perikatan Nasional yang memiliki 73 kerusi akan bertindak menjadi pembangkang kepada kerajaan perpaduan ini. Saya fikir ini juga adalah satu perkara yang baik kerana Perikatan Nasional dengan jumlah ahli parlimen yang begitu besar, mereka boleh mungkin menubuhkan satu pasukan pembangkang untuk melakukan check and balance dengan baik, dan pada masa yang sama mungkin boleh menubuhkan kabinet bayangan untuk mengawasi perjalanan setiap portfolio di dalam kabinet itu, di mana tindakan-tindakan kerajaan perpaduan yang tidak mematuhi peraturan dan juga prinsip sebuah kerajaan, maka tindakan itu boleh dikritik dan akan dinilai oleh rakyat. Maka perjalanan kerajaan perpaduan dan juga pembangkang yang berkesan ini akan mampu untuk mewujudkan sebuah negara yang stabil dan makmur untuk tempoh beberapa tahun akan datang, di mana kebajikan rakyat akan meningkat, peluang-peluang pekerjaan akan bertambah, dan pada masa yang sama negara akan terus menjadi lebih berdaya saing menempuh ekonomi dunia yang semakin mencabar. Kerajaan perpaduan yang dibentuk selepas pilihan raya umum ini mempunyai cabaran-cabaran yang sebenarnya perlu diharungi bersama dengan gabungan Barisan Nasional dan GPS. Daripada perspektif cabaran bersama Barisan Nasional, kita tahu dalam konteks Barisan Nasional, dalam tempoh 6 bulan lagi, dijangka berlakunya pemilihan parti UMNO dan berlakunya persaingan sengit, terutamanya untuk merebut jawatan utama, presiden, timbalan presiden, naib presiden dan sebagainya. Dan apa-apa perubahan yang berlaku dalam pemilihan tersebut boleh menjejaskan kerajaan perpaduan. Hal ini kerana sudah menjadi rahsia umum, terdapat kelompok dalam Barisan Nasional yang lebih menunjukkan minat mereka bekerjasama dengan PAS dan juga Parti Bersatu. Ini lebih dikenali sebagai dulu kluster kabinet yang dahulu. Yang kedua, gangguan-gangguan daripada Perikatan Nasional ini cuba mempengaruhi Barisan Nasional dari dalam. Maksudnya pemimpin Perikatan Nasional masih lagi menyalinkan hubungan yang rapat dengan kelompok tertentu dalam Barisan Nasional.
Sebab itu kita lihat bagaimana Perikatan Nasional dengan pemimpin tertentu dalam Barisan Nasional hingga mereka pernah mendapat 10 SD sebelum pembentukan kerajaan. Namun SD ditolak sebab melalui pembentukan en blok. Jadi ini antara cabaran Barisan Nasional yang cukup mencabar dalam konteks kerajaan perpaduan. Gabungan Parti Sarawak pula lebih dilihat parti ikut-ikutan. Maksudnya, jika berlaku perubahan terhadap Barisan Nasional, maka GPS juga akan mengikut jejak Barisan Nasional. Ini merupakan satu bukti nyata apabila kita dapat lihat apabila Barisan Nasional mengumumkan tidak bersama Perikatan Nasional, maka GPS mengikut jejak Barisan Nasional. Dan satu yang unik tentang GPS ini ialah sokongan mereka ini sangat pragmatik atas nama untuk kepentingan negeri Sarawak. Jadi perubahan ini boleh berlaku bila-bila masa yang sukar dijangka. Jadi pentingnya kestabilan Barisan Nasional ini untuk memastikan kerajaan perpaduan ini boleh bertahan memandangkan gabungan bersama Barisan Nasional dan GPS sangat mencabar. Sebab itulah perlu adanya perjanjian kerjasama antara komponen kerajaan perpaduan ini yang dijangka dimenteraikan pada minggu depan. Dan jika perkara ini dapat dilaksanakan, maka ia memberi satu jaminan bahawa kestabilan kerajaan perpaduan akan dapat dimantapkan lagi dengan lebih baik dengan adanya tementerainya perjanjian kerajaan gabungan dalam kerajaan perpaduan ini.